Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwatul iman, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita boleh sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Kita ada tetamu terhormat Datuk Zali daripada Batu Pahat. Khas Datuk Mai nak mengaji daripada Batu Pahat, Johor. Dulu saya ke Batu Pahat, sekarang Datuk Mai. Alhamdulillah, Datuk kita ni ada dua Datuk dalam Malaysia yang dapat pangkat Datuk dua kali. Datuk kita lah, Datuk Zali. Paling satu Datuk di Johor, penegak sunnah di Johor, Datuk kita. Dia beroleh. Jadi siapa pergi ke Beroleh tu, singgahlah restoran Datuk yang terkenal di Beroleh, nama restoran Syam, tak silap saya, Syam. Pergilah, Datuk menanti kita di sana. Perniagaan yang besar, daripada kepala ikan sampai ke ekor ikan, semuanya beroperasi. Ya betul. Nanti Datuk buat berniagaan. Yang tu yang kedua. Sebelum kita masuk kuliah kita ni, kerana kuliah kita ni kuliah raya, jadi kita bahagikan kuliah kita ni kepada dua sesi. Satu raya, satu kuliah. Maknanya kuliah kita ni kita mengaji dalam bentuk raya lah. Jadi sebelum kita berhenti dalam bulan Ramadan hari itu, saya janji buat kuih. Saya buat kuih raya, saya buat. Kuih saya ni naik Malindo. Saya buat banyak, tapi saya nak bawa mai ni, boleh bawa banyak ni lah. Nak buah dalam beg, pecah. Dia masuk dalam perut kapal tu, dia pecah. Yang ni yang dapat diselamatkan. Yang ni hand carry. Yang pelamugari ambil tu saya sedekah. Buat macam mana? Dia tanya bawa apa, saya kata kuih raya. Saya kata ni saya buat sendiri. Dia kata nak rasa, saya bagi satu beg dia. Jadi tinggallah satu beg hand carry. Jadi bahagian pertama ni kita mengaji, kita makan dulu. Sambil kita mengaji, kita makan, kan? Jadi hak ni saya buat 3 jenis. Buat 3 jenis, rehat dekat 4 jam, 5 jam. Lena puas hati. Dia sakit sampai orak belakang. Duk tekan biskut Cina tu, tangan jari besar, acuan dia kecil, punya duk tekan. Saya buat biskut Cina peanut butter dengan coklat buat bentuk cheesemo. Coklat tu ambil garpu, tekan dengan garpu. Tak erti dah. Masa tu dia main dah tak larat dah. Nampak oven 1, nampak 2, nampak 3. Isteri tengok pun nampak 2. Mana lagi seorang? Dia mata dia pergi jadi kalang kabut dah. Tak pernah buat macam ni, pertama kali buat. Kacang pun saya buat. Ambil kacang soya, keringkan dia, rendam dia dengan tepung, lepas tu keringkan dia jadi kacang. Senang aja buat dia, senang aja. Resepi orang lah kita buat lah. Jadi 2 beg, satu bagi pelamugari, ini dapat diselamatkan. Selamat. Maklumlah kita buat kuih pelamugari ni berebut nak buat ke mana. Bagilah dekat mereka kan. Jadi saya ingat sesi pertama ni kita makan kuih raya dulu. 3 jenis ni kita makan. Kita makan seorang sikit. Kalau sedap kita buat lagi, nanti kita buat kat sini pula. Ni kuih raya yang pertama. Masa buat kuih raya tu saya ambil gambar, tapi bila peluh turun, kita dah macam ni, peluh tu turun,
tengok gambar, mana punya Afrika main ni. Jadi saya tak bawa lah gambar tu main. Rasa macam orang leh pula buat kuih raya. Jadi gambar tu saya simpan lah. Jadi sesi yang pertama ni kita makan dulu kuih raya, kita makan dulu kacang. Ni nama dia buatan tangan sendiri. Orang ada ke boleh makan ke? Boleh lah. Ini istimewa. Inilah yang dapat diselamatkan. Hamba nampak kuih raya ni. Tiga jenis. Jadi sambil kita mengaji, kita makanlah. Tengok dulu saya makan macam mana cara dia. Dia ada cara makan dia. Dia kan boleh pergi makan lagu tu tak tentu hala. Saya nak buat biskut Cina. Biskut Cina. Biskut Cina kan dia punya acuan dia bila kita tekan dia samprit ke nama dia? Buah ceri. Oh, panggil samprit. Kenapa saya panggil biskut Cina? Oh, bukan. Ada, kalau macam tu saya silap lah. Resepi tu biskut Cina, acuan samprit. Dia tekan. Jadi manakala bila buat tu, dia tak larat dah. Mata pun jadi ni dah. Jadi apa acuan ada semua saya tekan. Maka jadilah biskut Cina ni dia ada empat jenis. Empat jenis rupa parah dia. Lepas tu buat kismis pula habis. Nak keluar pergi cari tak ada nah, uban duduk anak-anak sekolah, kita seorang duk buat. Jadi akhirnya saya punya kuih peanut butter ada yang tak ada ceri, ada yang tak ada. Itulah tanda buat sendiri. Jadi kalau pergi cari atas kedai memang takkan jumpa. Lepas tu buat ni pula, nak buat biskut cik semua ni, dia punya coklat apa, yang tabuk atas dia macam coklat tu pula habis. Akhirnya apa yang ada lah. Kan dia kena coklat rice tu, akhirnya habis. Bila dia main dengan balok dia semua dia main habis dah. Jadi akhirnya jadilah saya punya kuih raya. Rasalah supaya tak manis. Kali pertama raya tu ni buat kuih raya. Rasa sahabat. Kalau nak order. Ustaz Yuk dah rasa dah. Ustaz Yuk main rumah saya. Bagi Ustaz Yuk rasa. Ni bahagian pertama. Bersantai raya. Hati-hati jangan berebut. Maklumlah dia sedap. Jangan berebut. Tabuk dia dah. Makan. Dia melekat sikit lah pasal dia pakai apa? Saya pakai pelantar Adila. Pelantar tu yang buat melekat tu. Adila Sufian. Adila pakai pelantar Adila. Makan. Ya, Sufian, isteri Sufian nama Adila. Pakai pelantar tu. Dapat ayak makan kuih raya ni. Dua beg, pramugari ambil satu beg. Tinggallah satu beg. Pramugara tak minta pun tak payah bagi ya. Kita tak tengoklah dia lawa, dia nak rasa bagi pi lah. Kan? Saya nak terbang saya tunduk. Dulu mak cerita masa saya belajar Nasyabandi dulu, saya kalau naik kapal terbang kan dia bagi ayak
Dia kata, ayang saya buka tu meja tu berturun, saya kata letak situ atas. Saya takkan ambil aku ni, letak situ. Sekarang saya ambil macam tu. Pasal bila kita tak lagu tu, kemudian kawan-kawan kita naik kapal dengan kita tengok dia buat lagu tu, nampak orang agama ni macam tu nah. Agama ni jadi rigid sampai orang suruh apa tak boleh ambil. Jadi kita ambil lah. Dululah masa Naqsyabandi dulu, alah ikut sunnah ni dia jadi muda kan. Dulu kalau bayar tol dia pakai sarung tangan, saya buka kepiah ni perangai dulu. Tapi bila dah mengaji, apa yang boleh, apa yang tak boleh, tak apa, kita umumul balwa. Ada riwayat-riwayat menyebut kita apa yang ada, qanaah lah kita dengan hukum agama ni. Apa yang agama benarkan, agama benar. Tak benar, tak benar. Boleh makcik? Boleh nah. Alhamdulillah. Nanti kita buat kuih raya kat sini. Oven kita besar. Kita boleh. Saya ambil pada kak saya, salin dalam buku. Saya buat nak kena timbang banyak mana semua saya ikut. Kena timbang pakai cawan, timbang sukat gula. Jadi kita boleh. Sampai kita mengaji, kita boleh makan kuih raya. Alhamdulillah, ikhwatul iman, summa alhamdulillah. Pada bahagian yang kedua ini, ikhwatul iman, kita melihat sedikit, ini saya ambil daripada buku ini, meneladani puasa dan raya Rasulullah. Ustaz Amar bagi saya. Kita melihat sikit apakah yang boleh kita lihat kepada makna raya itu. Ini bahagian yang kedua. Penulis ini iaitu Syekh Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Dia menulis, dia memberi pandangan dia. Dia kata disebut Aid, disebut hari raya kerana pada hari itu Allah Ta'ala memiliki berbagai macam kebaikan yang akan kembali kepada hambanya setiap hari. Di antaranya berbuka atau tidak berpuasa setelah adanya larangan makan dan minum selama sebulan, zakat fitrah, penyempurnaan ibadah haji dengan zakat, dengan tawaf ziarah, daging kurban dan lain-lain. Selain itu, kerana kebiasaan yang berlaku pada hari Aid, hari raya, adalah kaum muslimin merasakan kegembiraan, kebahagiaan dan keseronokan, yakni kenikmatan. Disebut, kata dia, disebut hari raya kerana pada hari itu kita merayakan Allah. Selepas daripada Ramadan, Allah memberi kepada kita nikmat dan kurnia dia, rahmat. Ini 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah, Allah tak benarkan kita puasa. Jangan sembang pasal puasa di sini. Ini adalah yaumul akli wasyurbi, yaumus surur wal farah. Hari makan, hari minum, hari seronok, hari bergembira. Satu hari kita bergembira, satu hari ini kita makan, kita minum, Allah memberi pahala kepada kita kerana kita makan dan minum. Allah bagi pahala kerana kita berseronok, kita menyenangkan orang, kita menggembirakan orang. Maka Allah memberi kurnianya yang banyak. Wallahu dzul fadlil azim. Di sisi Allah ada kurnianya sangat banyak. Dan hari itu hari yang penuh dengan ibadat. Kalau hari itu hari raya haji, ada tawaf, ada ziarah, ada kita melakukan sa'i, uquf di Arafah,
kita ada mabit di Muzdalifah, kita ada meloncat. Kesemua ini adalah kurnia, dan setiap yang kita buat itu kafarah belaka, penembus dosa. Maka inilah hari yang akbar. Dalam surah At-Taubah, hari raya Aidul Adha disebut dengan Hajjul Akbar, hari haji akbar, hari besar sebagai kurnia Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan juga dia disebut hari raya kerana perkataan Arab itu Aid. Aid itu bermakna benda yang berulang, tiap-tiap tahun dia berulang, dia mai lagi, dalam setahun dia mai lagi, dia ulang lagi, dia ulang, keseronokan tu berulang. Maka benda yang berulang disebut dalam bahasa Arab Aid. Benda tu berulang, dia main secara berulang, seronok berulang, kita ulang balik ibadat-ibadat yang telah kita lakukan. Maka kerana itu kita dikatakan Aid. Jadi kemungkinan pada hari itu manusia terpecah menjadi dua. Ada orang yang mendapat rahmat daripada ilahi, ada orang dia tidak mementingkan benda itu semua. Nabi SAW menyebut ketika Nabi melihat masyarakat jahiliyah ini, Nabi menyatakan, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyati wa qad abdalakumullahu biha khairan minhuma yauman nahri wa yaumal fitri. Nabi menyebut, Nabi kata, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima al-jahiliyah. Nabi kata, aku mai kat hampa dan aku tengok hampa ada 2 hari hampa seronok, hampa main. Ini hari raya sebelum Islam. Aku tengok, Nabi kata, apa yang ada pada hampa ni, Nabi kata, aku tengok sama dengan apa yang ada dalam jahiliyah. Kenapa? Kerana bila seronok-seronok buat benda syirik, seronok-seronok pergi dekat berhala, seronok-seronok terlupa syariat. Iaitu disebut dengan hari raya orang-orang jahiliyah ini. Maka Nabi menyatakan, waqad abdalakumullahu bihima. Maka Allah telah menukar 2 hari raya secara jahiliyah ni dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada apa yang kamu duk buat. Yauman nahri wa yaumal fitri, iaitu Allah beri pada kamu raya pada hari nahar, hari berkorban, dan hari raya fitri, berbuka daripada puasa. Maka Nabi sebut hari raya yang kita lalui ini adalah hari raya yang lebih baik daripada segala-galanya. Syekh Ahmad Abdul Rahman Al-Banna, dia menyebut, dia kata, kerana pada hari raya ini, raya Fitri dan Adha, disyariatkan oleh Allah serta merupakan hari raya pilihan. Allah yang memilih hari raya ini untuk makhluk dia, Allah yang pilih. Kerana keduanya menepati kehendak syariat setelah melaksanakan 2 rukun, iaitu raya haji berkaitan dengan rukun Islam haji, raya puasa berkaitan dengan rukun Islam puasa. 2 hari raya ni melibatkan pelaksanaan penyempurnaan 2 rukun Islam. Maka kerana 2 hari raya ini menepati 2 posisi Islam itu, maka pada hari tersebut Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, sekaligus menyebarluaskan rahmat Allah ini kepada seluruh makhluk yang lain. Kerana hari raya puasa dan raya haji berkaitan dengan rukun Islam, 2 rukun Islam, dah salah 2 hari raya yang besar. Maka Allah mula memberi rahmat kerana orang Islam iltizam, istiqamah dengan rukun-rukun Islam. Maka Allah memberi rahmatnya luas. Bukan saja orang puasa tu dapat,
Bahkan orang yang puasa tak sempurna pun dapat merasai rahmat ilahi itu. Di dalam hadis Bukhari, Nabi sebut, keluarkan binatang-binatang, wanita-wanita yang tua ke, yang muda ke, semua mereka ke padang. Jom kita pergi salat, mendengar khutbah, dan daripada ujung khutbah itu Nabi berdoa. Dan ada orang tak boleh sembahyang kerana keuzuran, mereka akan menadah tangan berdoa kerana Nabi kata hari ini Allah menurunkan rahmatnya. Maka semua orang patut berseronok pada hari itu, walaupun dia orang sakit, dia orang safar, dia tak dapat menyempurnakan puasa dia penuh, tetapi hari itu adalah hari di mana Allah Jalla wa'ala memberi keseronokan, keampunan, rahmat pada semua makhluk. Sampai orang kafir pun dapat merasai benda ini. Nabi SAW kata pada Abu Bakar, Nabi kata, ya Abu Bakrin, inna li kulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Nabi kata, Abu Bakar, bagi setiap bangsa itu, bagi setiap kaum itu ada hari yang mereka berseronok, ada Eid, ada hari yang mereka berulang, mereka jadikan hari raya mereka. Dan wahadha, hari raya haji dan hari raya puasa, Eiduna. Dalam setahun 2 kali Allah ulang memberi rahmat kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah. Maka apa-apa yang tidak ada percanggahan dengan agama ikhwatul iman, maka itu boleh kita teruskan sebagai kita punya tradisi di hari raya. Jadi sekurang-kurangnya ikhwatul iman, kita juga mengetahui makna hari raya itu, bukan sekadar minta maaf saja, tapi ada lebih daripada itu. Lepas itu kita mendoakan dia, taqabbalallahu minna wa minkum, ataupun dengan doa-doa apa yang kita tahu. Kita jumpa ada kita memperbanyakkan ucapan barakallahu fika, semoga Allah merahmati engkau, semoga Allah memberkati engkau. Kita banyak menyebut. Pasal apa? Hari ini, sepanjang hari ini adalah hari Allah memberi rahmat dan keampunan. Allah nak bagi pada hamba dia. Maka mendoalah kita. Dalam hadis Bukhari menyebut dibuka pintu-pintu mustajab doa. Buatlah kita doa-doa. Lepas itu Nabi suka sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Itu adalah doa. Semoga Allah menerima daripada kami dan daripada hampa semua ibadat. Bacalah doa-doa yang banyak. Nah, jadi ikhwatul iman, Nabi SAW telah tunjuk kepada kita ikhwatul iman tentang perkara ini. Pasal itu disebut hari raya ini kita keluar dengan salat, kita keluar dengan baju-baju baju-baju elok yang kita ada, kita keluar dengan bertakbir dan bersyukur kepada Allah di atas nikmat dan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, ikhwan. Orang Islam kena rasa seronok dengan cara dia raya. Orang Islam kena rasa seronok. Kita tak boleh biar anak-anak kita raya dia seronok ke lain. Kita didiklah mereka ni, dia seronok tang lagu, dia seronok tang baju, itu sebahagian. Tapi lebih kita seronok lagi kerana hari ini Allah menjanjikan keampunan, menjanjikan keampunan. Hari raya ni, satu hari itu, satu Syawal, sampailah hari-hari yang berpanjangan, kita rasa lagi suasana raya. Suasana raya, jalan tengah malam, duk pasang lagi lampu kelip-kelap, tak habis lagi, lampu pun tak belur lagi, raya lah tu. Baju baru pun duk pakai lagi, raya lah tu. Kita kata berapa hari kita nak raya, perasaan kita tu seronok panjang. Dah habis raya ni, berehat sat, bukan berehat mana pun, dah nak masuk haji. Antara raya puasa dengan raya haji dia bersambung. Itulah satu raya dengan satu raya tu dia bersambung. Habis Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, memang bersambung. Memang tak habis seronok kita ni, tak habis. Seronok orang puasa gabung dengan seronok rukun Islam puasa dengan rukun Islam nak buat haji ni. Seronok kita. Dan nanti raya haji kita takbir sampai hari tasyrik, bismillah, berkorban, alhamdulillah. Bahkan keseronokan ni kita kongsi dengan semua orang, keseronokan yang akbar.
saya buat korban, cuba sajalah buat bagi pelik sikit daripada orang, tapi memang pelik sungguhlah. Sebahagian kaum muslimin mungkin dia tengok pun dia kata, orang Kelantan kata korban gapo lagu ni, korban gapo lagu ni, tak lalu aku nak pergi. Itu tahun yang pertama saya buat korban, tahun yang kedua, tahun pertama saya buat ramai-ramai dengan kawan, tahun kedua tak buat, tahun ketiga buat ramai-ramai, tahun ketiga tu saya buat pelik sikit. Rumah kita yang mana ada orang-orang bukan Islam, saya jemput mereka datang supaya tolong menolong. Dia nak potong daging, dia tak sembelih lah, sembelih kita lah. Dia nak potong daging, dia nak timbang, kemudian dia tengok kita masak, dia makan dengan kita sekali, kita bagi 3-4 plastik dekat dia. Siapa-siapa orang Islam ataupun orang mana-mana orang yang susah yang dia kenal, kita passing pada dia, suruh bagi pada memang saya tengok tahun tu saya buat, kawan-kawan hadut mengaji pun start mutu pelan-pelan belah balik. Dia buat makan apa orang Cina pun main dengan seluar pendek. Inilah keseronokan, inilah keseronokan raya. Bagi satu kaum, Cina dia raya cara dia, India dia raya cara dia, kita nak masuk tak boleh pergi. Satu raya yang dia boleh main, kita boleh berdiri situ tak lari, raya kita. Pasal raya kita tak ada syirik, tak ada syirik. Nanti kalau orang India mungkin dia sensitif sikit lah, dia tengok kita sembelih lembu. Pasal lembu ni Tuhan kan dekat dia. Pasal lembu ni, lembu tu lalu depan Tok Kong, lembu kata mak, lembu panggil Tok Kong mak, masa tu dia ada. Ini cerita orang tua-tua, bukan hadis Bukhari, bukan hadis Muslim. Orang India dia mungkin sensitif tak makan, tapi kita ada kambing. Orang India boleh makan kambing. Jadi bahagian kambing dia boleh duduk, dia boleh lapar. Bahagian lembu ni kita tahu dia sensitif, kita janganlah libat dia. Tapi kita nak beritahu apa dia, kita nak beritahu dia boleh berseronok pada hari raya kita dan kita tidak ada halangan. Dia boleh join kita, dia boleh bantu kita. Kalau kita rasa tangan dia kotor, kita bagilah sabun Dettol ke dia, dia basuh. Dia basuh, dia boleh timbang daging yang ada dalam plastik tu. Dia boleh ikut kita, kita bawa motor, dia duduk belakang, dia boleh bahagi pada. Kalau orang India, orang bukan Islam, dia tanya kepada kita, kenapa awak sembelih binatang pada hari ini? Kalau kita nak cerita daripada Nabi Ibrahim, dia nanti melengung. Kita kata sesuatu yang dapat difaham. Apa dia? Kita kata kita Islam nak bagi tahu, kata pada hari ini kita sembelih binatang hak nak apa saja binatang yang halal dimakan. Hak nama binatang 4 kaki, lembu ke, kerbau ke, unta ke, kambing, supaya satu isyarat sampai pada kita bahawa binatang tidak layak diangkat sebagai Tuhan, bahawa manusia tidak layak menyembah binatang, tidak layak. Maka kita sembelih binatang-binatang ni untuk menyatakan dia bukan Tuhan. Kita makan dan kita sembelih dia di atas nama Tuhan, di atas nama Allah. Dan Allah menjadikan dia itu, binatang-binatang ini, sebagai suatu nikmat kepada kita. Kita tunggang dan kita boleh makan, kita boleh ambil manfaat dari susu dia, daging dia, kulit dia, semuanya bermanfaat kepada manusia, dan ini kurnia daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwatul iman, kerana itu hari raya kita katakan dia sebagai hari raya. Syekh Albani dia menyatakan bahawa hari raya ini adalah hari, di samping kita berseronok, adalah hari di mana Allah bimbing kita supaya keseronokan kita tu tak keluar daripada syariat Allah. Hari di mana Allah tunjuk bimbingan dia. Allah bimbing kita, perjalanan kita, macam mana nak start raya. Orang tu ajak kita start raya ni, start dengan bangkit pagi, mandi. Mandi elok, mandi kemas-kemas, comel-comel mandi, pakai baju baru. Hari raya haji, Nabi keluar, Nabi tak makan, bagi perut kosong, pendekkan khutbah. Habis-habis tu nak sembelih korban, nak makan beramai-ramai.
Oh, seronok. Begitu. Kerana keseronokan tu dikongsi, nikmat itu dapat dirasakan. Maka ini adalah hari yang besar kaum muslimin keluar ke padang dengan binatang-binatang ternakan. Manakala orang haji, mereka daripada Arafah, mereka menunaikan rukun-rukun haji. Di sana sibuk mentaati Allah, di sini sibuk mentaati Allah. Di sini pula ibadat yang kita lakukan, ibadat memberi jamu makan kepada orang. Kita boleh masak, lalu tu juga kita boleh makan beramai-ramai dengan kita, bersaudaralah kita, melihat yang kaya. Sehingga kan ada para ulama menyatakan, walaupun orang tu miskin, dia juga berhak himpun duit untuk masuk satu tumpuk daripada bahagian kurban. Walaupun yang lain kata hanya bahagian orang berduit saja masuk, tapi sebahagian lain menyatakan tidak. Ada, bahkan nanti kita tengok dalam fiqh, ada ulama kata boleh berhutang untuk masuk satu tumpuk dalam panggung korban. Kita tak payahlah hutang, tapi ada pandangan ulama menyebut demikian kerana menegakkan sunnah ni boleh dengan berhutang. Dan sewajarnya orang yang kita hutang tu, dia tahu kita buat ni kerana menegakkan sunnah, dia menghalalkan hutang tu. Ini bahagian daripada sunnah. Macam mana orang kahwin boleh berhutang. Kita ada duit nak buat lagu mana? Kita dengan perempuan tu dengan kita pun dah tak tengok dia pun, kita macam nyawa tinggal 80% ya. Duk pakai mak oksigen lah. Dia pun macam tu dengan kita pun macam tu dengan dia. Nak menikah duit tak ada. Nak bayar PTPTN lagi, nak bayar sewa rumah lagi, ni baru ambil motor pula. Duk bayar tu semua, kira menapah pun sikit, adalah sikit aja ruang udara menapah. Agama benarkan hutang. Dan sewajarnya orang tu kalau dia tahu kita berhutang, hutang ni hutang apa ni? Kata saya nak buat mahar, nak menikah. Sewajarnya dia menginfakkan untuk kita. Sesak sungguh ni, sesak sungguh. Untuk mentaati Allah boleh berhutang. Tapi zaman lah ni saya ingat saya tak ada, kecuali kes yang pertama saya jumpa, kes kahwin hutang ni di botol kiri, di botol kiri. Satu kes yang saya jumpa hutang, mahar dia RM48 hutang. Itu satu kes seumur hidup saya jumpa, saya jadi saksi. RM48 hutang, tahulah dia bayar ke tak bayar lagi, tak tahu lah. Hutang boleh dia nak menyelamatkan agama dia, maruah dia, kehidupan dia, maka boleh berhutang demi agama Allah Jalla wa Ala. Ikhwatul iman, Quran menyebut kepada kita pada hari raya ini sewajarnya kita bertakbir, kita memuji Allah Jalla wa Ala, bertakbir. Apa jenis takbir kita nak takbir? Takbir lah. Cuma di Malaysia ni kita ada khalifah kita, khalifah duduk depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jemaah semua ikut, tak apa, boleh janji takbir lah. Dan takbir nanti Ibn Taymiyah kata takbir dengan suaranya lantang, takbir dengan suaranya lantang, jangan slow. Janganlah sampai orang jiran sebelah kena histeria menjerit, wih, kata menjerit terlampau lantang, tak mengganggu orang. Tetapi bagi tahu kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Anak-anak kita sayang tak dilatih raya dengan takbir, dilatih raya mercun. Ada kan keluar dalam internet tu kan, tu dia punya buluh ke besi tak tahu, 4 orang pelih ke tu, dia beritahu Palestin, boom, dia tembak. Dia buat tu, dia ambil buluh, dia bubuh hati bau dia riau pula, Palestin, boom, dia tembak. Orang pelih ni nak buat lagu mana, nak jadi cik elok ni duduk negeri mana pun cik elok perangai kan, dia bukan mesti negeri pelih. Nak jadi cik elok ni duduk macam mana cik elok. Sayang kadang-kadang budak-budak masuk masjid, budak-budak tengok mikrofon ni, dia nak menjerit lah, didiklah dia jangan menjerit, takbir, bagi dia takbir, tapi dengan satu susunan yang baik, bukan menjerit. Suruh budak-budak kan meresik, kan sampai menjerit, pecah speaker tu. Ajak dia, latih dia.
Jadi malam raya, hari nahar, hari raya fitri, hari raya nahar, raya kurban, memuji Allah. Sangat-sangat kita memuji Allah Jalla wa'ala. Kerana itu ikhwatul iman, kita cuba. Nabi SAW, pasal Nabi tahu hari raya ni ikhwatul iman, hari orang seronok. Nabi tahu hari raya ni hari seronok. Tapi dia raya mailah sembahyang raya dulu. Maka Allah Ta'ala mengubah syariat. Allah susun syariat supaya hari Jumaat orang mai, orang dengar khutbah baru sembahyang. Hari raya ni orang mai sembahyang baru dengar khutbah. Supaya apa? Supaya kalau lepas daripada sembahyang raya dia nak balik, dia boleh balik. Hari ni hari seronok. Dia kata tak mau dengar khutbah, pergi lah. Maka dalam hadis Abi Daud, dalam hadis Nasa'i, Nabi SAW kata pada sahabat, inna nakhutub. Nabi kata kami nak baca khutbah. Faman ahabba ay yajlis falyajlis. Siapa nak duduk dengar, boleh duduk dengar. Ay yajlisa lil khutbah. Dia nak duduk nak dengar khutbah, dia boleh dengar. Wa man ahabba ay yazhaq falyazhaq. Siapa tak mau dengar nak balik, dia boleh balik. Maka khutbah raya ni kita tak paksa orang. Kita dah habis sembahyang, naik-naik tengok orang duk turun sorang. Kita kata apa nak jadi khutbah pun tak mau dengar. Dah. Salah. Kita kata lagu tu salah. Tambah dia tahu dah kawan tu nak baca khutbah, apa dia? Dia tahu dah. Mesti nak abang hati-hati jalan raya. Mesti nak abang pakai samping elok-elok. Mesti nak abang lepas ni pergi kubur. Dia tahu dah. Dia bercunggit daripada awal. Pun tak salah. Tetapi Nabi suka kita dengar khutbah sampai ujung khutbah berdoa. Itulah satu hari raya Nabi meminta kaum muslimin menyertai doa beramai-ramai. Berdoa. Hari ini adalah hari yang akbar. Hari ini adalah hari yang besar. Apa satu ikhwatul iman, jangan kita lupakan juga tentang hadis Ibnu Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, iaitu siapa yang meniru cara orang lain, maka dia anggap dari depa, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada depa, bukan daripada Nabi. Itu ikhwatul iman. Daripada bahagian kita ini ikhwatul iman, daripada bahagian kita merasakan kenikmatan hari raya itu, patut kita rasakan. Tak perlu ada orang sedih. Lepas itu ada zakat fitrah. Lepas itu ada memberi bantuan kepada orang yang tak puasa dalam bulan puasa, dia disuruh bayar fidyah, dan fidyah itu diminta selesaikan dalam bulan puasa tu juga. Selesaikan supaya dikongsilah kenikmatan hidup ni dengan orang, dengan kaum muslimin. Berilah pada kaum muslimin daripada bahagian mereka tu. Baik ikhwatul iman, kita tengok buku kita ni sikit. Satu daripada iman kita kepada Allah Jalla wa'ala, iaitu selepas daripada kita mati ni ikhwan, kita ada satu benda yang kita panggil dengan nama ru'yatullah, melihat Allah. Melihat Allah di hari akhirat. Hari hisab, hari pembalasan. Maknanya hari itu Allah Ta'ala akan timbang amal kita banyak mana. Allah timbang. Ya, Allah timbang. Apa yang kita buat semua Allah timbang. Sangat adil. Sangat adil. Sehingga kan satu orang dia tak perlu cerita, ya Allah saya buat ni, tak perlu cerita. Quran kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Mithqala dzarrah, walaupun seberat zarah yarahu. Kalau benda tu khairan, baik, dia akan tengok. Allah akan bawa tunjuk depan dia. Kalau dia buat itu syarran, buruk, walaupun mithqalu zarrah, seberat zarrah, yarahu, dia akan tengok. Hari itu hari apa? Hari itu adalah hari liyurau a'malahum, supaya mereka tengok balik apa yang mereka buat.
Jadi tak perlu satu orang tu dia pergi, abang, ya Allah dia ni dia tak sembahyang, tak perlu abang. Allah sendiri menyaksikan. Satu orang tak perlu, abang, ya Allah saya pernah buat baik ni, orang lain tak nampak, tak perlu abang. Maka dengan keadilan. Pasal tu kerana ada hari akhirat lah, salah satu daripada manfaat dunia kita dapat, ikhwan, kita ada hati yang tak putus asa. Banyak kezaliman dalam dunia ni tak selesai. Kalau Allah tidak menceritakan tentang hari akhirat, nescaya manusia akan jadi gundah gulana. Macam mana benda ni? Tapi kerana ada hari akhirat, bila sahabat Nabi balik daripada hijrah yang pertama tu, Habasyah kan, bila dia balik daripada hijrah yang pertama, dalam riwayat Ibnu Hibban menceritakan, Nabi tanya pada sahabat, hampa tak mau cerita kat aku kah apa yang hampa tengok di negeri orang ni? Apa hampa tengok? Maka sahabat Nabi tanya isteri dia, Ummu Habibah ada cerita dia. Dalam banyak-banyak cerita tu, ada sahabat Nabi cerita, dia kata, ya Rasulullah, di sana saya ada tengok satu benda, iaitu kita kata macam satu makcik tua, dia bawa macam tempat bubuh air. Tiba-tiba ada satu orang muda datang tolak dia, sampai benda dia bawa tu jatuh dah pecah. Maka bila jatuh pecah, budak-budak muda ni macam duduk gelak, apalah makcik jatuh pecah, wahai depa yang tolak. Maka terkeluarlah daripada mulut makcik tua ni satu perkataan dia apa dia? Perkataan yang disokong oleh Nabi SAW. Makcik tu kata, nanti apabila sampai hari di mana Allah menegakkan al-mizan, hari di mana Allah mula membuat perhitungan, ketika itu kau tahulah kedudukan kau di mana, dan kau nampaklah kedudukan aku di mana. Hari ini al-mizan belum ditegakkan, maka kau berkelakuan seperti ini. Apabila al-mizan ditegakkan, kau akan tahu nasib kau di mana, dan kau akan tahu aku dibela di sisi Allah, di mana kedudukan aku. Sesungguhnya orang yang melakukan kezaliman kepada orang tidak akan dibela di hari akhirat. Nabi SAW menyatakan, bila Nabi dengar sahabat cerita lagu ni, Nabi kata pada sahabat, Nabi kata sesungguhnya bagaimanalah satu kaum itu akan mendapat perlindungan dan rahmat daripada Allah kalau kezaliman itu hidup di tengah-tengah mereka. Artinya, apabila kita percaya adanya hari pembalasan, yang ni yang buat lidah kita tak jadi silap. Hak ni yang buat kita tak rasa kita keseorangan. Kita akan dibela di hari akhirat. Kita akan dibela. Lepas itu Abu Bakar As-Siddiq, dalam banyak riwayat selalu kita terangkan, bila Abu Bakar keras dengan satu orang yang salah, kawan tu keluar, Abu Bakar panggil dia, kerana melihat hari akhirat. Abu Bakar kata pada dia, aku tolong hang. Orang tu kata, tadi hang kerah dengan aku, hang marah aku, hang halau aku keluar, hang nak hukum aku kerana aku salah. Tiba-tiba Abu Bakar bercakap, apakah nasib aku di hadapan Allah kalau aku datang dengan kesalahan pada Allah, macam mana kau datang salah terhadap aku, dan Allah tidak menerima aku seperti mana aku tidak menerima engkau? Bagaimanakah nasib aku ketika itu? Dan bagaimana aku mengharap dibantu seperti mana kau sangat mengharap aku bantu kau? Wahai orang muda, aku bantu kau, semoga Allah bantu aku di hari akhirat nanti. Kesan daripada orang tu tahu makna beriman kepada Allah, kesan daripada dia tahu adanya hari pembalasan di hari akhirat. Maka kerana ada pembalasan ni lah, mata kita ni, kita akan mati, kita duduk dalam kubur. Berapa lama duduk dalam kubur tak tahu, habis mata-mata kita ni semua ni dimakan oleh ulat, punah kerana kita ada mata yang elok. Kerana iman kita, kerana kita tak pernah buat syirik, tak ada cadang buat syirik, dan rekod kita tak ada syirik, tak ada kufur, tak ada murtad, tidak ada menduakan Allah, maka nanti Allah akan bagi nikmat yang akbar kepada kita, nikmat biji mata kita ni. Bila kita masuk syurga, kita boleh melihat Allah Jalla wa'ala.
Allah yang kita sembah, yang kita beribadat, yang kita sabar, yang kita tawakal, yang kita serah diri pada dia, Allah itu dia, kita akan dapat lihat dalam syurga. Kita akan dapat lihat. Kerana dalam Islam ada bahagian inilah orang Islam jadi kuat. Kalau Islam datang ikhwan dan Islam tidak menerangkan tentang makna melihat Allah, makna pembalasan di hari akhirat, orang Islam semua akan jadi gundah gulana. Kezaliman yang menimpa kita, apa kita nak buat? Kita, orang kata pada kita, hang boleh buat apa? Kita kata kita tak boleh buat apa. Itulah hang lemah, hang tak boleh buat apa. Dan kita pun tahu kita tak boleh buat apa, dan kita pun tak tahu ada pembalasan. Maka habis ikhwan, habis. Orang yang buat jahat tidak akan dapat petunjuk. Orang yang buat baik akan merasakan jalan buat baik dia itu adalah jalan yang salah. Tetapi kerana ada dalam bahagian iman, beriman dengan hari akhirat lah, kebanyakan orang mendapat petunjuk Allah. Apabila kita boleh kata pada dia, tak selesai kita di sini, tak selesai kita di sini, kita akan bangkit, bertemu dan dihisap di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kerana itu apa Nabi kata kepada apa kata Abu Bakar masa Abu Bakar dilantik menjadi orang besar? Abu Bakar kata, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu. Hampa semua taat pada aku apabila aku taat kepada Allah dan Rasul. Sesungguhnya ada hari, kata Abu Bakar, aku tidak akan memikul apa yang ada pada hampa dan hampa tidak akan memikul apa yang ada pada aku. Kita akan berdiri dengan dua tapak kaki kita di hadapan Allah. Hari sekiranya aku telah menunaikan amanah, aku berbahagia di hadapan Allah. Sekiranya aku khianat kepada hampa, aku akan menangis seumur hidup aku di hadapan Allah. Kerana percaya adanya akhirat, Abu Bakar jadi pemimpin yang tidak bengkok. Tetapi kerana tidak mengetahui adanya hari akhirat dan tak tahu kita akan melihat Allah. Ikhwan, kita tak tahulah melihat Allah ni nikmat. Ibu bagi segala nikmat. Bukan kata tengok Allah, tengok pengantin pun seronok dah. Cuba bayang, makan kenduri dapat tengok pengantin, makan kenduri tak dapat tengok pengantin. Apa beza dia? Ada beza. Makan kenduri, pengantin main tak lagi? Main apa? Duk tengok bentara je, pengantin tak main. Hang pergi dia, masa aku pergi, kebetulan aku pergi pengantin main, dia pukul pompang lah, berdebu, dia keluar main jalan tepi aku salam dengan dia. Bukan artis pun, pengantin kampung cabuk je, bukan ada apa-apa. Tapi dia punya excited makan kenduri tu, jangan cerita. Dia pun ambil gambar, dapatlah sikit, rupanya keluar dapat bau, muka tak dapat. Punya seronok. Antum boleh bayang, kita akan balik bertemu Allah. Quran kata kepada kita, ujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Quran kata kepada kita, ujuhu yawma izin, muka-muka mereka, wajah-wajah mereka yawma izin, pada hari itu, nadirah, sangat seri-seri, comel, cantik. Tak ada tanda orang yang muram, tak ada tanda wajah mereka tu orang menanggung beban dan masalah, tak ada. Nazirah, kita tengok muka dia, jiwa kita sepakat menyatakan dia orang yang tenang, dia orang yang bahagia. Siapa lah ikhwan dalam dunia ni kita tengok dia, kita boleh sepakat begitu? Kita tengok, kita nampak dia elok, kita nampak elok. Lepas tu dia cakap kat kita, dia kata ayak tenang, dalam tu ada boya. Dia pula cakap macam tu. Tak ada orang kita tengok dia kita sepakat. Tapi nadirah bermakna satu orang di hari akhirat, ujuhun, rupa parah mereka, muka mereka, yauma izin, pada hari ini nadirah. Semua orang tengok, daripada malaikat ke jin ke, tengok mereka, orang sendiri tengok orang ni, semua sepakat mereka ni orang yang tenang, muka mereka muka yang sangat tenang. Ila rabbiha nazirah, dengan ketenangan wajah muka tu kepada Tuhan mereka, mereka akan meratap, mereka akan menatap Tuhan mereka. Inilah nikmat yang Al-Quran bagi tahu kepada kita, ikhwatul iman, nikmat yang
nikmat yang sangat besar yang akan kita tengok di hari akhirat nanti. Kemudian di dalam rukun iman, ikhwatul iman, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir ni, Quran kata kepada mereka, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kafir, orang yang syirik, apa Quran kata? Kalla. Mereka berbeza dengan orang yang muka tenang tadi. Mereka ini, orang kafir ini, innahum, mereka ni an rabbihim, daripada Tuhan mereka, yauma izin, pada hari kiamat ini, lamahjubun, mereka tak boleh tengok, mata mereka takkan nampak Tuhan. Kenapa ikhwan? Kerana syirik. Pasal tu cepat-cepatlah manusia ni kena bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat dia kena bertaubat kepada Allah, kerana kalau dia mati dalam syirik. Pasal kita ikhwan, kita perkembangan agama berlaku tempat kita ni, kita kata seronok. Tapi nanti antum tengok, kita duduk kampung, kita tengok budak-budak kampung, oh Allah, kita nak takut. Kita nak takut. Antum boleh bayang satu orang dia berkenan kat satu perempuan kahwin. Boleh anak seorang, boleh anak dua kahwin. Sembang lah cara kita sembang ada, kata hang ni, hang pandai pikat lah, hang pandai buat ayat lah, perempuan tu lentok kat hang. Cara kita sembang orang jantan, hang dahsyat lah. Kita duk tengok semua orang duk try bagi kat dia Cadbury pun tak jalan. Bagi macam mana hang dapat dia? Dia dah ada 2 anak dah, tiba-tiba terkeluar di mulut dia, sepatah terkeluar di mulut dia. Dia kata kat kita, dia kata mau tak dapat, dia kata aku pergi sampai Nami, aku pergi sampai Nami, kawan aku berkenal, dia kata. Dia kata banyak-banyak yang duk buat tu, bomo tu jadi. Aku try, aku bawa gambar dia pergi sekali. Bomo tu kata cari baju yang dia pakai. Hari tu petang aku singgah kat penyidai dia, aku sambak baju dia situ, aku bawa pergi. Tu yang dapat, tu yang aku dapat menikah dengan dia. Antum boleh bayang, anak 2, umur baru 28 tahun. Asas kahwin dia apa? Syirik kepada Allah. Nak jawab macam mana ni? Perempuan tu sedar kau menikah dengan dia? Kadang-kadang anak teruna tak terlibat, ni mak mentua. Dia tahulah anak dia tu macam mana. Anak dia tu macam mana? Anak dia ni daripada apa? Daripada kumpulan ni lah, bukan black metal tapi metalik lah. Nak pakai jadi menantu dia tu orang berupa pakai kan. Tapi bila tengok budak ni berkenan lah, tapi secara adat orang kata tak, secara adat tak masuk lah. Secara adat jodoh tu boleh masuk lah kan, tapi secara adat tak. Mak pula tak apa, mak tolong hang, mak tolong hang. Mak pula pergi Nami, mak pula pergi Nami. Bomo tu bagi apa ke, mak pula pergi masak, bubuh dengan beras, basuh, tanak nasi, panggil budak perempuan tu main makan nasi. 3-4 hari duduk makan nasi, bibit-bibit cinta tu datanglah. Tapi sebelum makan nasi itu, budak perempuan tu tak pandang pun anak dia. Budak perempuan tu duduk makan macam buta mata je, tak tahu. Asas kahwin, asas manusia telah buat syirik kepada Allah. Di atas syirik itu dia melahirkan zuriat dan keturunan. Ikhwan, saya bagi ingat ikhwan, tak akan melihat Allah di hari akhirat kalau orang tidak meninggalkan syirik pada Allah. Quran kata apa dia? Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, tak akan jadi macam orang tadi dapat tengok Allah. Innahum an rabbihim yauma izin lamahjubun. Dia tak akan dapat melihat Tuhan mereka. Kenapa ikhwan? Kerana kekufuran yang mereka lakukan itu tidak akan dapat menyebabkan mereka dapat melihat Allah Jalla wa'ala. Satu lagi yang membantu iman kita, di samping kita tahu hari pembalasan, kita tahu kita akan melihat Allah Ta'ala. Ikhwan,
Tak tahulah macam mana kita nak lihat Allah, kita nak mengadu apa dengan Tuhan. Ni kita dah puasa ni, dikatakan mulut orang yang berpuasa tu wangi, nanti seronok melihat Allah. Kita tengok Allah, wangi mulut kita depan Tuhan. Apa first benda kita nak cakap depan Tuhan? Tak tahu. Gamaknya besok pakat-pakat masuk syurga kita tahu. Kita tahu. Bila tengok Allah tu, apa benda kita nak mengadu? Kalau kita nak sujud bagi lama ke? Nak sujud bagi lama, kita rasa nikmat sujud kepada Allah. Banyak beban-beban atas dunia ni. Bukan kata tengok Allah, tengok syurga hilang. Kan dalam hadis Bukhari, satu orang yang paling tersiksa dalam dunia, paling tersiksa, dia mati dengan takdir kesiksaan, sehingga ditanya dia di hari akhirat, Fulan, wahai Fulan, apa keadaan kau? Dia kata, akulah orang yang paling malang dan celaka ketika hidup. Tidak ada takdir baik dalam hidup aku. Aku susah, aku ada penyakit, aku tak ada duit, aku tak pernah diculung oleh orang. Akulah orang yang menanggung azab dalam dunia. Azab, ikhwan. Apa Tuhan buat? Allah kata pada dia, Allah kata pada malaikat, bawa dia, orang yang azab ni, bawa dia pergi lihat neraka, pergi tengok neraka, bawa dia pergi tengok. Apabila dia orang kata dicelok dalam neraka, bahasa kita celok ni, angkat balik. Kalau kita buh lama, nama dia rendam. Rendam baju lama, kan ni celok. Bagi basah, angkat balik, celok dalam neraka. Letak, angkat balik. Satu lahzah. Lahzah apa dia? Pejam mata, buka terus. Pejam, buka terus. Saat pun lambat. Lahzah, lebih cepat. Bila dia duduk macam tu dalam neraka, apa dia kata? Dia kata, ya Allah, sesungguhnya akulah dalam dunia orang yang paling bertuah. Kerana satu lahzah duduk dalam neraka, lebih baik aku menderita seumur hidup di dunia. Dia baru tahu nikmat dalam dunia. Mai pula satu orang penuh dengan kekayaan dalam dunia. Mungkin raja kot, Allah panggil, Fulan, apa hal kamu ni? Oh, saya orang besar, orang raja, kaya-kaya, tak pernah susah. Ambil dia, bagi duduk satu lahzah dalam syurga. Dalam syurga. Keluar. Dia kata, sesungguhnya ya Allah, akulah orang yang tak pernah merasai nikmat. Kerana duduk satu lahzah, satu seketika dalam syurga, hilang segala kesenangan-kesenangan dalam dunia. Orang tengok syurga itu satu nikmat, ubah, hilang kesesaraan dia. Ni kan pula ikhwan melihat Allah. Perkara yang kedua, ikhwan, dia membantu kita ni apa dia? Iaitu kerana kita orang mukmin ini, ikhwan, kita beriman dengan wujudnya para malaikat. Dia bantu kita. Sentiasa kita tahu kita diawasi oleh makhluk Allah yang la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Depa tak buat maksiat. Dan depa pula escort kita dengan kepantasan. Depa menulis, depa daripada cahaya, cepat cahaya. Kita ambil torchlight, kita tekan. Torchlightnya ada bateri lah, yang tak ada tak salah. Yang ada bateri, kita picit dia, cahaya dia keluar ke dinding. Cepat mana? Kalau nak kira berapa second dan jauh mana dia boleh pergi, picit dia sampai dah. Ya, yang escort kita ni, dia punya perjalanan sederah tu, derah dia sampai tak tu, sampai kita larilah pergi mana, dia boleh hambat. Quran bagi contoh, walau kuntum fi burujin musyaddah, hampir sembunyi satu tempatnya, orang cari tak jumpa, malaikat sampai. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu lari, tak payah lari, kata Allah, fa innahu mulaqikum. Dia akan duduk depan kita, dia akan sambut kita, dia akan jemput kita balik bertemu Allah. Fa innahu mulaqikum. Dia datang, dia akan ambil kamu. Kita ada malaikat macam tu, Allah Ta'ala jadikan dia. Quran cerita kepada kita, allamahu syadidul quwa,
zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dala fatadalla. Jibril duk ada di langit. Jibril duk ada di langit. Manusia pakai kapal yang paling pantas, tembak naik ke langit. Boom, naik ke atas, kapal itu pecah. Boom. Salim pula kulit kapal itu. Baru nak pergi terapung di angkasa raya. Tu pun manusia berjalan, tak boleh jalan dengan kaki, terbang. Ubat gigi pun tekan, dia keluar macam Maggi panjang. Jauh jarak. Tapi Allah cerita, tak sampai ke langit, tapi Jibril duk ada di dalam langit tu, langit ketujuh. Dia tengok Muhammad, dia nak mendekati Muhammad, dia telah sampai pada Muhammad. Laju dia. Allah cipta makhluk lagu ni, nama dia malaikat, dan sebahagian daripada malaikat kerja di awal kita. Kerja di awal kita. Tulislah apa yang dia nak tulis tentang kita. Kerana ini ada dalam iman, dia membantu kita jadi orang yang baik. Kita nak buat nayang ke orang, kita nak buat zalim ke orang, dia bantu kita. Tapi kalau pengetahuan ni tak ada, ikhwan, tak ada. Kosong kepala kita, maka dia memudahkan kita untuk buat benda-benda yang tak elok. Lepas itu Quran bagi tahu kepada kita tentang ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Quran kata waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang beriman, jaga diri hang, jaga keluarga hang, jangan sampai hang ni masuk ke neraka, jangan sampai. Lepas tu Allah bagi tahu, Allah kata ia akan jadi waquduhan nas, waquduha, ia akan jadi benda yang dibakar, bahan bakaran dalam neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Api neraka tu api tu dia akan bakar siapa? Dia akan bakar manusia dan batu-batu. Ayat lain sebut jin, sebut manusia. Manusia dan batu-batu yang mana? Yang disembah selain daripada Allah. Ambil batu buat tokong, ukiang, jadi berhala-berhala, kemudian orang sembah, orang jadikan Tuhan. Yang tu Allah akan buang dalam neraka. Api neraka akan bakar benda ni semua. Dan orang yang syirik kepada Allah. Kata Quran, alaiha malaikatun ghilab. Ketika manusia dibakar dalam neraka, yang jaga neraka itu adalah malaikat yang ghilab, yang syidad, yang bengih dan kerah. Dia tak ada sifat kesian, dia jaga sungguh. Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Jangan bimbang, dia tak akan derhaka pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat apa yang Allah suruh dia buat saja, lain dia tak buat. Kerana itu ikhwan, hak ni membantu kita untuk iman pada Allah. Kalau kita jadi satu orang yang kosong, yang tak tahu apa, maka dia tidak membantu kita. Ibadat-ibadat yang kita buat, pasal itu kita didik anak kita dengan rukun iman, kita didik dia dengan rukun Islam, dia membantu kita ikhwan. Dia sangat membantu. Tapi antum bayang kalau pendidikan ni tak ada, anak kita pergi sekolah tak dididik, anak kita pergi tadika tak dididik, dia masuk menengah tak dididik, dia masuk universiti tak dididik, dia keluar, dia mula kerja, dia ada duit, dia nak kahwin, dia mula ada anak, kita ada cucu, dan ni semua tak sampai. Maka lebih membantulah hidup dia tu nak jadi, kita kata rompong dalam hidup ni, lubang-lubang dalam hidup ni, oh begitu banyak. Baik ikhwatul iman, alhamdulillah summa alhamdulillah. Raya-raya ni kalau kita buat kuliah lama-lama pun tak syok, pasal tadi kita ada masak rendang. Jadi kita makan nasi, makan kuih raya ni kita makan rendang. Kita ada rendang, kita ada nasi impit, kita ada, hari ni semua Ustaz Yub masak bakso. Oh pecah eliok nak. Kita makan ayat tangan Ustaz Yub hari ni. Ustaz, seorang ustaz baru-baru ini menulis di sinar harian
menyatakan tahlil itu bid'ah. Tidakkah tahlil itu baik? Apa komen ustaz? Dahsyat ustaz ni. Dia pergi kata bid'ah terus. Seorang ibu bimbang anak perempuan yang diusung laki-laki, lalu berjumpa dengan seorang ustaz yang menggunakan beras dan gula untuk diminum oleh lelaki tersebut. Minta penjelasan. Wallahu ta'ala alam. Tak apa, terima kasih kak. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Ustaz menulis dalam sinar harian. Ustaz boleh tulis dalam sinar harian. Dahsyat ustaz ni. Dia kata tahlil itu bid'ah. Dia apa kita nak kata ikhwan? Dia ustaz ni kata tahlil itu bid'ah. Kita hanya boleh sokong dia lah, memang bid'ah pun. Nampak macam mana? Tidakkah tahlil itu baik? Tak, tahlil tak baik. Kenapa? Kerana Allah ajak kita setiap kebaikan itu mesti didahului oleh Rasulullah. Itu Allah ajak kita. Itu yang kita dapat daripada agama. Kebaikan mesti Nabi yang mengesahkan dia baik ataupun dia tidak baik. Jadi seumur hidup, tahlil ni apa dia? Di Malaysia ni kalau kata tahlil, maksud dia orang tu kena mati dulu. Kalau tak mati tak boleh buat tahlil. Bagi dia mati dulu, lepas tu tanam dia, kemudian keluarga dia masak, panggil jemaah-jemaah jiran masjid datang, baca beberapa ayat Quran. Semua tu ayat Quran, tapi dia tebuk surah tu, dia tebuk sana, dia tebuk sini, dia tebuk-tebuk, dia centum. Lepas tu baca, kasih. Kemudian dengan niat apa? Dengan niat menyampaikan itu kepada orang mati. Lepas tu dah habis tu, pakat makan. Baik, kita kata seumur hidup Nabi tak pernah menolong mayat dengan cara macam ni. Demi Allah tak ada. Tak ada. Imam-imam kita daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka hanya sebut satu benda aja. Apa dia? Kalau kita nak menghadiahkan pahala Quran pada orang mati, satu benda aja mereka sebut. Ini ada dalam banyak buku-buku yang mudah kita cari, Al-Azkar Nawawi. Pasal dia ada terjemahan Melayu, daripada Arab terjemah Melayu. Sangat mudah. Apa dia? Anak duduk, pilihlah mana-mana surah daripada Al-Quran, baca seorang-seorang. Orang Melayu kata Yasin dia lancang. Baca daripada A'udzubillah, Bismillah sampai habis wa ilaihi turja'un. Habis dah tu. Sadaqallahul azim. Tadah tangan. Ya Allah, aku baca Quran, mudah-mudahan pahala ni hang bagi kat mak bapak aku. Amin ya rabbal alamin. Habis. Yang tu saja ada. Lain tak ada. Dia bukan ambil Yasin 5 ayat, lepas tu ambil Baqarah 4 ayat, lepas tu ambil Qul Huwallah 1, lepas tu ambil Al-Falaq. Baca tak ada. Baca macam ni tidak pernah diriwayatkan daripada mana ulama. Tak ada. Ini kita katakan bid'ah yang terkutuk dan tercela. Terkutuk sebab dia pandai-pandai pergi ambil ayat Quran, himpun ayat tu dengan ayat ni, ayat tu dengan ayat ni. Para sahabat tak berani buat. Para sahabat bertanya pada Nabi, nak buat apa? Para imam tak pernah buat. Para imam kata bacalah Quran. Apa yang kita rasa mudah daripada Quran? A'udzubillah, baca. Kenuri kenara tak ada kena mengena. Setelah baca Quran, baca doa. Ya Allah, aku nak baca Quran ni, aku nak hadiah pada mak aku. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Baca. Baca 10 ayat. Tak larat dah, berhenti. Sadaqallahul azim sampai fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Ya Allah, aku boleh baca 10 ayat. Pasal sampai pada ayat ke-11 tu guru Quran aku mati. Ya Allah, 10 ayat lah yang aku boleh baca. Aku hadiah 10 ayat ni kat mak bapak aku. Ya Allah, kalau ada pahala hang bagilah. Takat tu je doa dia. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kenuri, tak ada apa, tak ada. Kalau lepas kita baca ayat lagu tu, kita rasa lapar, kita pergi dapur rumah kita makanlah apa yang ada. Takat tu je.
Dia tak ada orang kena jamu, lepas kita baca habis, kita baca doa, kita duduk tunggu. Kita kata kat abang kita, tak ada lah, ni aku dah hantar kat mak ni. Tak ada, tidak ada. Ini semua cara yang terkutuk dan tercela. Terkutuk dan tercela. Kita jangan buat. Orang nak buat, orang punya pasal. Allah bagi peluang kepada kita, kita sendiri boleh menolong siapa-siapa yang kita rasa nak tolong daripada orang mati, dan cara dia mudah. Dia tak ada modal. Kita tak payah pergi cari tekun nasional nak buat pemodalan, tak payah. Kita hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah si mati. Kalau kita tak boleh baca Quran, kita tak boleh baca Quran, kita perlu ke pergi panggil orang yang boleh baca Quran mai rumah kita? Tak perlu. No way, man. Tak perlu. Habis apa yang kita perlu buat? Doa. Kemuncak ibadat kita berdoa pada Allah. Macam mana nak baca doa? You ask me, macam mana nak baca doa? Ini mak rempit, tak tentu hala, rambut dia ni nipis macam berus dawai, tengah ada rambut, mak dia mati. Apa nak suruh dia buat? Macam mak saya mati. Saya kata mak aku pun mati juga, bukan mak seorang. Kita nak buat apa? Kita tak baca doa. Baca doa. Macam mana baca doa? Awak hadap arah kiblat, awak cadar tangan. Ya Allah, mak saya mati. Saya anak dia belah saya. Hang bagi semua. Tak tahu nak sebut apa. Ya Allah, aku minta satu je. Hang bagi kat dia syurga, neraka jangan. Amin. Start motor belah, brung, merepik balik. Allah makbul, Allah makbul. Pasal apa nak panggil Cik Imam? Pasal apa nak panggil orang masjid? Pasal apa nak buat bihun? Tidak ada daripada Nabi, dan ini telah melewatkan bantuan kepada orang mati. Dan perkara ni perkara yang terkutuk dan tercela sebenarnya. Dia bukan benda baik. Dia telah membawa satu gambaran bahawa susahnya nak tolong orang mati. Sedangkan doa lah yang paling mudah, ikhwan. Kalau orang kata benda tu baik, kita kata manusia paling baik dalam dunia adalah Nabi SAW. Kita tanya dekat dia, awak setujukah dengan saya? Awak setujukah dengan saya? Orang yang paling baik dalam dunia adalah Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dialah orang yang paling baik dalam dunia. Dan seumur hidup Nabi tak pernah buat kenduri bantu orang, terutama isteri yang dia sayang, Aisyah Khadijah radhiyallahu anha. Tak pernah dia tolong macam tu. Dia paling banyak berdoa untuk orang mati. Dia pergi ke kubur, dia baca doa. Semayang jenazah, dia baca doa. Dia hantar mayat atas tanah kubur, dia baca doa. Dia teringat pada orang mati, dia baca doa. Dan dia bagi orang makan kerana dia nak bagi orang makan, tak ada kena mengena dengan kerana orang tu mati. Jadi siapa dia orang lebih baik daripada Nabi? Tak ada. Dia kata tu imam buat, kita gelak. Tu imam lebih baik daripada Nabi? Tak. So follow Nabi. Tu imam macam mana? Biarkan seluncai dengan labu-labunya. Kita bukan boleh paksa orang ikut kita, tapi kita kena ada pendirian. Siapa orang paling baik? Nabi. Kita ikut ajaran siapa? Nabi. Dan di atas itu kita akan bangun di hadapan Allah, dan kita akan menyatakan kepada Allah, ya Allah, akulah orang yang hamba-Mu yang paling tak baik, tetapi Hang dah bagi ke aku Rasul yang paling baik, aku ikut dia ya Allah. Dan aku memohon perlindungan daripada Hang, daripada segala keburukan dunia dan akhirat, kerana aku ikut orang yang Hang kata dia baik. Jadi kita tak ada lagu tu semua. Nak tolong orang mati, tak ada. Tengah naik motor bawa kereta, naik motor gedebang, naik motor, tiba-tiba kita terperhati satu pakcik tua sebelah kita naik motor, dan memori kita teringat ayah kita. Terus kita boleh menyatakan, ya Allah, bagilah syurga ke ayah aku. Doa kita sampai, walaupun kita duduk depan lampu merah, doa kita sampai ke akhirat. Ni bihun tak ada pi rendam lagi? Tak ada kena mengena dengan bihun. Tak ada kena mengena dengan doa main ratib di rumah kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada, ikhwan, tidak ada.
Jadi kalau ustaz ni kata bid'ah, maka kita pun bid'ah lah. Dia ustaz kan, dia tak tahu dia ustaz. Kita menyokong lah. Cuma saya nak bagi tahu satu, makcik boleh nampak tak hak saya nak kata macam mana sepatutnya kita tolong orang mati. Terus dengan berdoa. Ustaz, takkan berdoa saja boleh sampai? Ya, mau apa lagi? Allah bagi semudah tu, berdoa. Kenapa kita tak ambil doa? Kenapa kita nak pergi rekod jalan baru? Ambil doa. Allah bagi doa. Ya, ustaz boleh sampai ke? Inna wa'dallahil haq. Janji Allah itu adalah benar. Allah janji dalam ayat 10 surah Al-Hasyr. Allah nak menerima doa hamba-hamba yang mukmin pada hamba-hamba lain. Pasal itu bila satu orang tu mati kafir, dah tak boleh doa. Kita baik dengan kapal pasir macam mana pun, kita ya Allah bagilah syurga ke dia, tak boleh. Apa yang memisahkan kita dengan dia? Kafir. Bukan pasal benda lain, bukan pasal nama, dah. Bukan pasal parti, dah. Kita masuklah ke parti kepala tengkorak sekalipun, lambang parti tak boleh pisah kita. Yang memisah kita adalah agama. Dia kafir, kita mukmin, terputuslah. Ibrahim dengan bapa dia, kenapa Allah kata Ibrahim sudah jangan baca doa ke pak hang? Pasal apa? Pasal pak dia kafir, dia mukmin. Nabi dengan Abu Talib, apa yang memisahkan? Wahai Abu Talib tu dia tu pak menakan, anak menakan dia Nabi. Antu bayang macam mana? Kita pergi ceramah, dia kata, pakcik, oh lo ceramah semalam bagus ya. Ustaz tu pakcik, alamak, dia bagus ya. Dia bagi ceramah 3 jam 45 minit, kami rasa macam 45 minit. Dia geletek kami habis, rasa geli satu badan. Wah, tak pernah kami jumpa penceramah lagu tu. Ni punya duk cerita. Tak tahu pakcik tu kata apa? Tu anak menakan aku. Masa dia kata lagu tu, dia rasa besar aku dah. Oh, macam bubur roti dalam TO, penuh. Kembang roti tu penuh cawan. Ini pak menakan. Tu saya panggil satu ustaz main ceramah. Kita tengok-tengok lah, anak abang saya, dia balik Azhar. Dia hafal Quran 30 juzuk. Dia cuba nak pergi 32 juzuk, tak dapat lagi, baru 30 juzuk. Dapat 30 juzuk baru. Bila kita cerita anak menakan saya cakap Arab pandai. Anak menakan saya, dia cakap Arab pun duk golek kepala. Arab kata aku tak faham. Dahsyat dia cakap Arab. Masa kita duk cerita kelebihan anak menakan kita bangga macam mana? Proud, orang putih kata very proud. Seronok. Hey, Abu Talib, anak menakan dia bukan ustaz, bukan hafal 30 juz Quran. Anak menakan dia rasul yang dicintai oleh Allah. Jangan main-main. Tetapi Nabi tak boleh doa pada dia. Kenapa? Kafir dan iman. Yang tu saja halang, ikhwan. Bukan pasal bihun ke roti canai ke, dah. Allah membenarkan kalau kawan tu mati di atas nama Islam, bantulah dia dengan doa. Kita lalu tepi, naik motor lalu tepi kubur, sementara tunggu lampu hijau, beralih-beralih ada kubur. Kita pergi masjid tu dagang kan, lampu stop tu tengok-tengok, Allah mak kubur pula. Kan? Ada orang dia takut, dia tu Allah mak kubur. Dia buat tengok kelai. Kita buat apa? Assalamualaikum. Kita bagi salam pada orang kubur. Kita kata apa? Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Kita duduk atas motor. Ya, kita duduk atas motor, duduk bersedia lampu merah nak mai. Lampu hijau nak mai. Lah ni duduk lampu merah, duduk bersedia hijau nak mai. Kita bagi salam, kita baca doa, sampai ke dia? Sampai. Kenapa? Semudah itulah Allah membuka jalan menolong hamba-hambanya. Tiba-tiba kita pergi bagi susah, nak kena masak, nak kena panggil syarat tu imam pula doa dalam bahasa Arab. Tu imam tu sendiri pun tak tahu apa dia baca doa, dia duduk pergi hafal. Lepas tu buat malam satu, buat malam dua. Semua ni menyusahkan agama, dan semua ni bukan daripada agama. Agama ajak kita baca doa sahaja. Orang yang tak reti baca Quran, baca doa. Quran mungkin ada orang boleh baca, ada orang tak boleh baca, tapi doa orang bisu pun boleh baca.
kita kata dekat dia, dia bisu kan, kita tunjuk kat dia ni mak hang, oh dia kata mati. Kita nak suruh dia baca apa, kita buka Quran, kita kata dia lagi lah menangis teruk, tak boleh baca. Kita kata doa. Tapi doa orang bisu tak dengar lah dia bisu. Tapi dia baca doa sampai mak ayah dia ngandung dia, jaga dia, hanya kerana dia tak ada duit nak buat kenduri, tak sampai, tak masuk akal. Sampai dengan apa? Dengan doa. Quran kata ud'uni astajib lakum. Hang minta, aku nak bagi semua apa yang hang minta. Minta apa? Syurga kat mak ayah gitu. Minta apa? Lindung daripada azab neraka jahanam. Ya, Allah bagi semua. Ustaz, saya ada seorang rakan Islam, tapi dia lebih suka menggunakan dalam percakapan apa? Cakapan apa Ustaz? Sudah baca tak mak pergi jumpa ustaz. Ustaz bagi beras dengan gula, suruh budak jantan tu makan. Maknanya pasal jantan ni dia usung anak dia lah. Tak ada. Dia yang paling mujarab. Kalau orang diusung anak kita ni, paling mujarab kita bagi dia kahwin. Yang kedua sedekah terus. Hang usung anak aku siapa? Ingat anak aku anak lembu lah. Anak lembu pun orang tak usung, berat entah tak? Hang usung anak aku siapa? Allah pakcik, saya bukan nak usung, dia yang telefon saya. Tanya anak kita, hang telefon dia siapa? Hang nak pergi mana? Aku tak boleh hantar. Duduk rumah anak aku. Dia duk usung, makna depa ni orang putih kata in love. Fall in love. Depa ni love each other. Jadi ubat dia satu je. Kalian mama bagi kahwin. Habis. Ni duk pergi bagi beras dengan gula, nampak sangat ustaz ni tak cerdik. Dia bukan bagi beras dengan gula, hantaran. Bagi hantaran, bagi gula buat apa? Nak bolehkah pisah orang dengan beras dengan gula? Boleh kalau masuk sihir. Tidak pernah ada riwayat Nabi menyatukan orang dengan tidak ada. Maknanya ustaz ni kawan dengan jin lah. Jampi-jampi ambil beras ni, masak, bagi budak tu makan, insya-Allah dia akan melupakan jantan tu. Ikhwan, anak kita suka dengan jantan ni, dia tak boleh buat bagi anak kita benci ke orang, tak boleh. Yang kita boleh repairnya, macam mana nak bagi jantan ni elok. Macam mana? Kita boleh panggil dia, kita boleh tolong dia, kita boleh nasihat dia. Hang suka kat anak aku, hang cuba tengok. Lah ni aku nak ambil gambar hang tengok balik. Hang pun nanti terkejut, mana punya duk main lagu ni. Dengan rambut hang macam orang hutan, potong pun tak mau. Hang tak ada kerja, hang nak bela anak aku ke mana? Straight to the point. Didik dia, asuh dia. Kalau kita rasa tak mau, kita abang betul-betul, aku tak mau jadi menantu aku. Aku tak mau, aku tak suka. Pasal apa? Pasal perangai hang tak elok. Hang mau ubah perangai hang. Nak bagi gula, nak bagi garam, nak bagi coklat, jampi, baca selawat 7 kali. Ini semua kerja orang yang bersahabat dengan jin. Ini semua kerja sihir. Dan demi Allah, sihir kerja dia yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Dia akan pisahkan dua orang yang berkasih sayang. Dan ini kerja yang terkutuk. Kalau habis nak buat lagu mana? Kita dah tangan, ya Allah tolonglah ya Allah. Bagilah anak aku nampak sangat. Macam manalah yang aku tak berkenan kat anak terona ni, hang bagi anak aku nampak. Setakat tu kita boleh buat. Lebih tidak ikhlas. Tak payah kita jumpa ni semua tak ya. Apa dia saya? Saya ada seorang rakyat Islam, tapi dia lebih suka menggunakan dalam percakapan hariannya untuk Allah daripada menggunakan kalimat Allah. Adakah itu tidak menjadi apa-apa kesalahan? Of course. Oh God.
dia tak guna Allah. Dia kata God. Bukan God je. Orang Islam lah. Dia Allah. Oh my God. Kalau tak dia betul. Salah lah. Taklah, dari segi kata-kata tu tak salah. Selagi mana God itu dipaham dengan makna Tuhan. Kan secara biasa God kita kata Tuhan. Cuma dia pelik lah kan. Nanti kita duduk dengan orang putih, macam saya lama di negara orang putih. Kan? Kita duduk dengan orang putih, dia orang putih Islam lah. Kan? Dia nak dakwah kepada orang bukan Islam, dia akan kata God. May God bless you. Semoga God bless you. Kalau God itu secara adat orang faham kebesaran ilahi, kita boleh pakailah. Tetapi adalah lebih baik yang Allah menamakan diri Allah itu dengan kalimah apa? Allah menamakan diri Allah itu dengan nama Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah menamakan diri dia dengan nama Allah. Jadi kita kata Allahu Akbar, Ya Allah, Subhanallah. Memilih kalimah itu jauh lebih menunjukkan bersihnya hati kita beriman pada Allah daripada seki-seki oh my God, oh no, oh my God. Tengok kawan-kawan kita main oh my God is coming, awal dia main. Tak boleh, tak salah, kata tu tak salah, tapi apa salahnya Allahu Akbar Subhanallah main pula dah dalam duk tahan dia main dah. Sebagai contoh, kita kata ya Allah, kalimah tu Allah yang memberi, kalimah tu Allah yang memilih untuk Allah. Kita pakai kalimahnya Allah pilih. Kita betul kata oh Tuhan, kita oh Tuhan, kita kata ya Allah, ya Rabbi. Quran menyebut, Nabi kata Allahumma anta Rabbi, penciptaku. Kata ya Rabbi, ya Rabbi. Ini semua kalimah-kalimah yang pakailah kalimah ni. Lebih-lebih pula masyarakat Melayu ni bila kata God, dia faham Tuhan lain. Oh ya, dia buat kalut tak? Dia tu kata oh my God, astagfirullahalazim. Hang mengucap lain ni. Wah, dia tu maksud Tuhan lah, tapi tambah dengan isu kita lah ni duk ada kan. Lebih baik tak usah cari masalah lah. Kita kata ya Allah, Subhanallah, itu jauh lebih baik, itu jauh lebih baik. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pernahkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat hajat? Ada yang menyatakan hadis berkenaan solat hajat adalah hadis yang dhaif. Wallahu taala alam, tidak ada riwayat Nabi buat sembahyang hajat. Nabi sembahyang tahajud ni sampai bengkak kaki. Nabi sembahyang duha, Nabi sembahyang witir, Nabi sembahyang istikharah. Nabi buat semua solat mutlak Nabi pernah buat. Nabi pernah qada sembahyang sembahyang tahajud di siang hari. Nabi tertinggal, maka belah siang Nabi qada balik sembahyang tahajud. Nabi qada balik sembahyang witir yang Nabi tertinggal pada malam, pada siang hari. Riwayat ini juga semuanya sahih, tapi tidak ada riwayat yang sahih menyatakan tubuh badan Nabi buat sembahyang 2 rakaat kerana hajat. Lepas tu dengan cara-cara yang dibikin-bikin, 1 rakaat baca qul huwallah 10 kali, saat ni sujud baca Allahu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca 10 kali. Lepas tu sujud pula, lintas hajat kita dalam sujud. Demi Allah, sembahyang hajat yang macam ni tidak pernah dibuat oleh Nabi. Kita ada hajat macam mana kita boleh sembahyang 2 rakaat. Apa sembahyang pun tak apa, qabliyah ke ba'diyah ke, janji dia sunat 2 rakaat. Lepas tu memohon kepada Allah, nyatakan hajat kita pada Allah. Maka memohon kepada Allah dengan sunat 2 rakaat itu ada riwayat. Bukannya sunat itu kita namakan usalli sunatal hajati. Tak ada. Kita masuk masjid, kita ada benda nak minta ke Tuhan, buat tahiyyatul masjid 2 rakaat. Kita sembahyang menghormati masjid 2 rakaat, habis sembahyang tu, ya Allah, aku ada hajat, tunaikan hajat aku. Itulah kaitan salat dengan hajat. Bukan menamakan sembahyang itu dengan nama hajat. Tidak. Nabi ajak kita, siapa yang ada rasa bersalah, sembahyang 2 rakaat dan beristighfar kepada Allah. Kita sembahyang 2 rakaat, bangkit, saya sembahyang 2 rakaat, kita rasa kita tersalah ni, buat 2 rakaat, lepas tu kita memohon ampun pada Allah, silakan buat.
Kita tak perlu usalli sunatan taubati raka'ataini, tak perlu. Kita bangkit tengah malam, sembahyang tahajud tu dah 2 rakaat dah. Lepas tu memohon ampun pada Allah. Masuk masjid buat 2 rakaat memohon hajat kita pada Allah. Kumpul ramai-ramai. Ni kita nak buat sembahyang hajat perdana. Tidak pernah Nabi buat. Nabi tak pernah buat, khalifah Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, para imam mazhab tak pernah buat. Yang duk buat banyak ni rakyat Malaysia musim pilihan raya. Dalam duk buat sembahyang hajat pun banyak hajat tak dapat. Orang buat sembahyang hajat sana, buat sembahyang hajat sini. Tidak. Berdoa pada Allah. Apa yang kita pohonkan. Lepas sembahyang jemaat, orang buat hajat 2 rakaat nak selamat Gaza. Lepas sembahyang jemaat buat hajat 2 rakaat nak selamat Syria. Lepas sembahyang jemaat buat hajat 2 rakaat nak selamat di Mesir. Tidak. Bacalah. Kita ada musibah, kita ada doa nazilah, 5 waktu kita boleh baca. Kita ada doa yang kita boleh peruntukkan khusus. Sembahyang 2 rakaat memohon kepada Allah. Kalau kita nak baca doa hajat hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu dah besar dah. Lepas sembahyang Jumaat baca doa. Khatib duduk atas mimbar tu dah boleh baca doa dah. Baca doa minta Syria selamat. Tak perlu kita reka satu sembahyang dengan satu kaedah dan kita namakan ini sembahyang hajat. Ini tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi. Ustaz, adakah hadis melarang pertunangan itu diwar-warkan kepada umum? Ya, kita boleh pertunangan itu kita boleh rahsiakan supaya fitnah tak berlaku, takut jangka hayat dia tu tak panjang, boleh. Tapi bila nampak ada member nak pergi cross ke atas, kita kena abang, aku dah betul dah. Oh, hang sengap, hang dah je betul tak abang kat aku, hang sengap. Tak ada lah, aku sengap tu tak mau bising-bising. Ni aku habaq dah pasal aku nampak hang nak buat double cross ni. Aku dah sarung cincin dah kat dia. Bahasa orang tua-tua, tunang tu dia panggil sarung cincin. Wahai pun tak ada cincin apa pun, dia panggil sarung cincin. Benda yang agama juga minta kita boleh sembunyikan ialah mas kahwin. Mas kahwin. Yang tahu mas kahwin ni siapa dia? Kita laki-laki. Yang tahu mas kahwin kita siapa dia? Kita, mak kita, pak kita, bakal isteri kita, mak mentua dia, mak mentua kita, pak mentua kita. Tok Kadi tak tahu, tak apa. Cuma pasal dah borang lah ni Tok Kadi nak tahu kan, kita tulis bila. Tapi tak habaq ke siapa. Nabi tanya, kau ada mas kahwin? Kata ada. Okey, aku kahwinkan kau. Boleh sembunyi-sembunyi. Pasal apa? Dia melibatkan maruah. Akad nikah tak boleh sembunyi. Akad nikah sembunyi kacau. Akad nikah kena I'lan nikah, angkat depan khalayak ramai, kena ada saksi. Dia boleh tak sebut. Tapi ini melibatkan, ini kena tanya Ustaz Yuk kenapa? Oh dah. Dia kenapa disebut, mungkin prosedur kot. Prosedur mahkamah. Tapi boleh tak angkat nikah tak sebut mas kahwin? Boleh. Tapi mungkin takut fitnah. Orang tu dia menikah tak ada apa. Kan bahasa kita kan? Mas kahwin. Mas kahwin tu mas kahwin 300 aib. Mas kahwin 300. Mas kahwin 300. Mas kahwin ni satu benda bagi pada perempuan tu bila dia sesak, dia susah, dia nak pakai dalam hidup dia, cara peribadi dia. 300 kawan. Pampers anak, susu, habis 300. 1000. 1000 tu nampak mana Sabah. 1000 mas kahwin 1000. Kita boleh sembunyi kalau kita rasa nak sembunyilah. Tapi kalau kita rasa nak war-war kepada orang, war-war dengan cara hormatlah. Dengan war-war dengan cara kalang kabut ni semua agama. Pasal tu tunang ni dia, kita nak buat lagu mana kan, tunang main 8 kereta. Satu kereta 4 orang kali 8. Dia bawa main pula satu kereta 4 orang. Satu orang ada 2 tangan, bawa 2. Driver pun pegang steering satu je, ni duk pegang hantaran. Kali 8. Tunang. Ini nama dia haru biru. Tapi nak repair ni makan masa lah, makan masa panjang. Dia betul-betul kita nak buat gamak, nak buat ramai ni hari kahwin lah.
Apa kita nak buat keluar, kita buat keluar. Dan buat keluar tu pula, yang kata hantaran mai apa, buat keluar nak jamu orang. Tak apalah, bukan benda besar pun. Masyarakat kita dia faham hantaran tu hak lelaki-lelaki. Jadi makan tu di kalangan adik-beradik. Tapi kita kalau hari kahwin, apa kita buat keluar? Nak kongsi semua orang. Dia buat main kek besar mana pun, potong tahun situ, bahagi tahun situ, menyicah tahun situ. Tak payah simpan. Alah, maple tak mau makan kek dah. Maple ni makan nasi pun tak lalu lah. Tu pengalaman kita jadi maple Mana ada lalu? Maple ni kira mengantuk awal. Agak-agak nikah dia menguat depan Tok Qadi. Tok Qadi pun nak heran. Ambil Tok Qadi kata, matahari tak jatuh lagi. Dia kata, aku mana menguat awal ni. Dia kata, letih sungguh. Maple macam tu. Kita duk pergi bagi hantaran, dia tak ada mau tu semua. Jadi tunang kita boleh sorok. Kalau ada fitnah kita boleh war-warkan pada orang. Adakah cincin dibolehkan sebagai tanda tunang? Kita kata jangan cincin. Lebih baik kita punya bahasa ni, kita sekurang-kurangnya kita kata, kita rasa terima kasihlah pada bakal pak mentua, mak mentua kita, dia terima kita bakal jadi menantu dia. Kita nak bagi satu hadiah kat dia. Bagi apa nak bagi? Kem pelekat ke, cat gajah ke, duduk ke, Samarinda ke, bagi ke dia. Cincin ni, kita bagi cincin sebentuk ni sebagai tanda tunang. Daripada awal benda ni bukan perjalanan dia. Tak ada, dia tak ada. Tunang ni orang tua-tua bercakap nak ikat. Dua keluarga nak ikat, lepas tu bagi satu masa, setahun ke, setengah tahun ke, anak turunan ni nak impun duit Ustaz. Lepas tu kita jadi cakap tu je, dia bukan dia tak ada, dia tak mesti bagi cincin. Yang start bagi cincin ni kronologi dia panjang, tapi kita cakap bagi pendek, kira orang Melayu buat kerja ni. Melayu satu, Hindu satu. Ingat balik, pernah tengok ada gambar-gambar Hindustan zaman dulu 80-an, 90-an. Tengok depa bertunang macam mana. India bertunang, India kahwin, semua pakai cincin. Islam zaman Nabi dia tak ada mas kahwin boleh mungkin duit, boleh jadi mas, tu nama pun mas kahwin. Dia boleh jadi mahar, dia tu mas, boleh jadi perak, benda berharga. Perempuan tu nak tukar dengan apa, dia boleh tukar. Saya tak bagi duit, tapi saya nak bagi jongkong mas yang lebih kurang taklah besar mana, besar lagu ni jongkong mas bagi. Boleh janji mas betul, bukan pergi salut, mas betul. Mas dia esok dia tersesak apa, dia nak lebok, dia nak jual, dia jual. Maka kita nak bagi cincin, boleh tak kita bagi cincin ni, satu cincin tunang, tapi cincin ni saya bagi dekat makcik, bukan kat anak makcik tunang saya, tapi saya nak sarung kat makcik. Makcik boleh gila seminggu. Sebab apa? Kita nak terima kasih makcik terima kita sebagai menantu, maka makcik lah dapat hadiah. Anak makcik ni dia tak perlu hadiah, nanti kita bagilah apa kita nak bagi kemudian kat dia. Kita nak hidup dengan dia kan, rumah kita pun nak buah nama dia, kereta pun buah nama dia, banyak lagi dia nak dapat. Ni mak ni tak dapat apa, nak makcik. Kita pun buat terlajak panggil mak awal, mak, silap pula panggil mak pula dah. Ni saya bagi sebagai tanda terima kasih sebab terima saya sebagai menantu. Kalau makcik tak terima saya tak tahu makcik macam mana saya nak merana. Saya ni makcik, kalau tak ada Sabariah ni saya tak boleh duduk lah makcik. Kira saya ni kok mana pun makan nampak Sabariah, minum sampai saya takbir Datul Ihram nampak Sabariah. Jadi bila makcik terima ni aduh, sebagai tanda terima kasih ni ambillah satu cincin ni bagi kat makcik. Orang tak pernah buat, cuba orang sunnah pecah tradisi tu. Itu masalah solat jamak kasar, betulkah jika musafir pasti berada suatu tempat lebih 4 hari kita tak boleh jamak kasar?
kecuali tidak tentu masa. Mungkin benar dalam satu pandangan mazhab. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i, kalau kita macam saya daripada Pulau Pinang, saya nak mai Kuala Lumpur ni, saya tahu saya nak duduk sini seminggu, maka perjalanan tu saya buat jamak qasar. Adapun bila saya sampai di sini, saya sembahyang 4 rakaat, tak perlu saya buat jamak qasar. Pasal saya tahu saya nak duduk sini lebih daripada 3 hari. Ini pandangan satu mazhab, pandangan Syafi'i. Tapi pandangan ulama-ulama lain tidak begitu. Ulama lain berpandangan jamak qasar ni dibuat selama mana kita tak kekal dalam situ. Seminggu ke, 2 minggu ke, 3 minggu ke, sebulan, kita tak kekal, maka kita boleh sembahyang jamak. Tapi kita baca dalam riwayat Nabi SAW, kadang-kadang Nabi buat macam ni, sampai di satu tempat Nabi akan himpun sembahyang dia. Kadang-kadang dia sampai satu tempat, dia akan qasar saja tanpa jamak. Dia sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, dia buat 2. Dia sembahyang asar dalam waktu asar, dia buat 2. Riwayat macam ni ada banyak dalam Sahih Bukhari. Jadi di satu mazhab mungkin macam ni, tapi dia bukan mu'tamad. Masih ada perbincangan yang banyak. Walaupun kita duduk sini seminggu, kita tahu kita nak pergi seminggu, hanya mazhab Syafi'i saja kata tak boleh, tapi mazhab lain, ulama lain menyatakan boleh, maka ini tidak ada masalah. Kita boleh buat walaupun seminggu kita tahu nak duduk situ. Cuma Imam Syafi'i kata dia tak apa seronok. Itu saja. Ustaz, bolehkah budak laki-laki yang belum baligh jadi imam kepada ibu, makcik, saudara perempuan yang lain? Dia bolehlah nak jadi imam, cuma dalam fiqh dia kata mumayyiz. Dia tak baligh tapi dia kena mumayyiz. Mumayyiz ni apa dia? Budak cerdik sikit lah. Baru 5 tahun kita suruh dia jadi imam, dia baca Fatihah pun wala tolin, tak apa dah wala tolin, pasal dia budak kecil, kita tahu lidah dia. Tengah-tengah jadi imam, dia lari brung. Allah, imam tak ada, imam ghaib. Sekali lagi dia main pula, dia pergi buka peti air, dia ambil mu'tan yang dah kopek dah, mama dia makan rokok. Allahu Akbar. Ini nama dia tak mumayyiz, tak cerdik. Maka macam ni tu salah. Kalau dia tak baligh tapi dia mumayyiz, dia cerdik, dia tahu ni sembahyang tak boleh main-main, dia baca Fatihah elok, kita boleh ikut dia. Kerana itu para ulama kata mumayyiz, akhir, baligh, mumayyiz. Dia tahu beza. Kadang dia baligh dah tapi tak mumayyiz, dia sembahyang dia duduk tak matang, dia duduk lagu tu. Sekali dia ambil satu kaki, dia pergi garu kaki belakang kan, sekali lagi dia garu kok ni, kita kata budak ni lah, dia tak mumayyiz. Jadi dia akan menghilangkan khusyuk kita. Yang tu yang ulama kata carilah yang akhir baligh, yang mumayyiz, yang cerdik sikit. Sebaliknya, boleh tak ibu, makcik jadi imam kepada budak laki-laki yang belum baligh? Boleh. Oh, tak boleh pula. Pasal budak tu nama pun belum baligh, tak ada wajib sembahyang apa. Dia nak ikut belakang sabar, dia ikut pi ya. Boleh, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ikhwatul iman, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita berkat, Allah memberi kepada kita rahmat, kerana kita selalu duduk dalam majlis ta'lim. Semoga Allah Ta'ala, macam kita sebut, tanda Allah sayang dengan kita, Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi ilmu, Allah bagi petunjuk. Kita ambillah petunjuk dan rahmat daripada Allah Ta'ala ini. Wa ila liqa ikhwatul iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.